maklumat tentang kredit kad tersebut? Dan berapakah jumlah yang saya mesti bayar ke sana? Hari ini nilai tukaran US dollar sudah meningkat, minta penjelasan. Baik, dia hutang kad kredit. Masa dia duduk di US, tapi dia tak khabar dia hutang ku dengan syarikat di Amerika ke ataupun di tanah air. Kita ambil mafhum faham zahir. Mana masa duduk Amerika tu dia buat kad kredit dengan syarikat di Amerika ni, orang kafir tu. Jadi kata pendapat yang muktamad, hutang dengan negara kafir harbi ni tak wajib bayar. Kafir harbi ni negara yang hantar askar menyerang negara umat Islam. Jadi tak payah bayar. FOC, free of charge. Yang kena bayar hutang orang sama Islam atau kafir zimmi. Ataupun kafir zimmi. Seorang isteri yang mengandung 7 bulan baru mati suami. Seminggu lepas. Minggu lepas mati suami. Dia mengandung 7 bulan. Edah mana yang perlu diikut? Edah mati atau edah beranak? Cikgu, dia mengandung suami mati. Edah beranak. Ke suami mati? Beranak juga? Ya tak? Baik. Berapakah edah yang perlu dijalani oleh isteri yang memohon pasah kerana kehilangan suami, tidak ketahui sama ada hidup ataupun mati? Yang pertama dia tanya, dia ini mengandung. Bila mengandung suami mati, maka dia ada 2 edah nampaknya. Kalau mengandung sampai beranak, hatta yadakna, sampai beranak. Kalau suami mati 4 bulan 10 hari. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Hak mana satu edah yang dia nak pakai? Menurut satu pendapat, edah yang paling lama iaitu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Pendapat yang kedua mengatakan sampai beranak, tapi yang paling kuat 4 bulan 10 hari. Sebab suami dia mati. Lepas tu pula dia kata isteri ni mohon pasah kerana suami hilang. Edahnya lama mana? Suami dia hilang, lepas tu pun dia memohon pasah supaya dapat berkahwin lain. Suami hilang tu. Lepas tu dah dipasahkan oleh qadi. Qadi kata memang hilang lama dah, 6 tahun dah, tak ada tahu berita pun apa. Qadi pun kata batal nikah dah, boleh kahwin dengan suami lain. Pasal tak ada nafkah nak bayar apa semua ni, siapa nak tanggung? Takkan nak tunggu congok situ. Ada pendapat mengatakan boleh dipasahkan oleh qadi. Jadi nak tahu edah dia, kena tengok qadi tu istihar. Kalau qadi tu istihar mati, maka edahnya 4 bulan 10 hari. Kalau qadi tu istihar hilang tak mati tapi tidak ada sempat balik dah, maka edahnya dengan 3 kali suci. Atas qadi tu. Sebab qadi bila kita pergi report, dia tak bakal selalu, dia siasat dulu. Bila siasat dia akan buat keputusan. Macam ke isteri suami buat lari di rimah, nampak terang rimah ambil buat lari masuk dalam bukit, tapi tak tengok banyak. Mungkin mati, mungkin tak mati. Kalau mati mesti ada mayat jumpa kat mana. Mungkin juga dia telang semua pasal sedap. Faham tak? Jadi tak jumpa mayat. Jadi qadi kena ijtihad, kena fatwa, keluar keputusan mati dah. Mati dah, ada wafat. Dia taklid dah. Dia 4 bulan. Dia taklid dah, lepas tu dia mesti ada sabab. Dia taklid ni bukan gini, kalau saya meninggalkan dia selama 4 bulan, dia ada pula tanpa sebarang sabab. Tak, tanpa sebarang sabab. Ni ada sabab, lagi dirima. Faham tak? Kena colek lanung Somalia, macam-macam peseng. Tak, tanpa sabab saja-saja pergi tinggal, tak cara ke isteri, tu baru berlaku taklid. Faham tak? Berapa lamakah tempoh masa solat sunat duha? Lamalah, start daripada lebih kurang pukul 8.30 sampai kepada dekat nak masuk zuhur. Itu masa dia. Yang paling afdal lebih kurang masa itulah 8.30, 9, 10. Betul ke tak orang perempuan tak boleh pakai rantai
atau gelang yang diperbuat daripada emas. Ada orang khabar ada hadis sahih tentang ini ke tak betul? Saya muskil. Dia kata ada orang baca hadis sahih, perempuan tak boleh pakai pula gelang mah. Sama-sama boleh pakai. Kalau duk ngajar, hak ni pula ngajar tak boleh pakai pula. Ada hadis sahih. Jawabnya betul. Orang perempuan haram memakai gelang dan rantai emas yang dicuri. Dah? Suspend tau. Curi memang tak boleh pakai lah. Tapi kalau kita beli sendiri tak ada masalah. Nampak? Sebab Nabi akad mah, Nabi kata haza halalun li'nasi ummati. Habis cerita. Ini kakah mah ni halal untuk umatku yang wanita. Habis tutup buku. Nampak? Ada apa-apa? Boleh. Ni salah keruk ni. Orang siapa dia tu pakai? Laki dia ke bini dia? Bini dia. Bini pakai gelang kaki. Baik. Ijma' ulama' mengatakan haram perempuan memakai gelang kaki yang berbunyi kemudian keluar daripada rumah menghentakkan kaki sehingga dipandang kepada kakinya. Faham tak? Itu haram. Hak jenis bunyi keteng-keteng-keteng, lepas tu di luar rumah dia hentak kaki, orang pun dapat tengok kaki dia. Hak tu ijma'. Ada pun dia pakai gelang kaki nak di rumah sahaja, nak untuk ditunjuk kepada suaminya, dan bila dia keluar dia tidak hentakkan kaki untuk dilihat, untuk suami dia saja, maka pendapat yang paling kuat adalah harus. Tu boleh. Kerana elak yang Tuhan marah tu, dia menghentakkan gelang kaki sehingga bunyi keceng-keceng, orang pun tengok nampak kaki dia. Sedangkan kaki adalah aurat. Jadi kalau untuk suami boleh. Jadi ramai juga ni kita tengok pakai gelang kaki dia ada ketuk loceng. Keteng. Hukumnya haram tu. Haram bukan kerana mah, kerana loceng yang berbunyi menarik pandangan orang. Di jalan kirki. Tak usah kata mak lempik tu imam keling. Adizu. Nampak je warak tu. Jangan main kau puang tak. Jadi pakai untuk suami saja di rumah. Haji mak. Suka je mak. Baru nampak senyum. Seorang suami melakukan sumpah li'an ke atas isteri dan tidak mengaku anak yang dikandung isterinya adalah anaknya, menganggap anak zina. Bagaimana kedudukan anak yang lahir itu nanti dengan suami tersebut jika ujian DNA menunjukkan anak tersebut adalah anaknya sedangkan dia sudah bersumpah li'an? Baik. Dia suami bersumpah li'an. Li'an ni kenapa? Li'an ni bila suami menuduh isterinya mengandung anak orang lain, anak zina lah. Seperti dia kata melalang perutmu ni bukan anak aku. Faham tak? Ataupun ni anak siapa ni mu dalam perutmu ni. Tak ngaku. Jadi bila begitu, nampak qadi, hakim mestilah menyuruh suami itu berli'an. Iaitu bersumpah dengan nama Allah, anak yang ada dalam kandungan ini bukan anak aku. Laknatlah ke atas aku jikalau aku berdusta. Faham? Itu li'an. Kemudian suami isteri pula mengatakan pembohong suami 5 kali kok. Jadi bila dah tu, apa sebab dia kata gitu? Sebab kalau suami tak kata gitu, suami kena hukum 80 pukulan kerana menuduh orang berzina. Nampak lagi? Sebab tuduh orang zina 80 rotang. Tuduh isteri berzina kena li'an. Kita tuduh orang ni zina, kita tak ada saksi, 80 pukulan kena rotang. Tapi kalau kita tuduh isteri kita berzina, kita tak ada saksi, cara nak lepasnya kita kena bersumpah li'an. Kena kata demi Allah, wallahi tak, anak ini bukan anak aku. Kalau tidak, kalau sebohong aku ni, laknat Allah ke atas aku. 4 kali kena kata. Tu li'an dipanggil. Isteri